Jom pergi Melaka sambil kita muzakarah tentang biar mati anak, jangan mati adat. Okey, jika kita ke Melaka, pasti kita akan bercerita tentang sejarah dan adat Melayu. Ada orang kata, pepatah Melayu, biar mati anak, jangan mati adat, dah tak sesuai. Alasan mereka, jika anak mati, siapa yang nak teruskan adat? Lagipun, bagi mereka, adat Melayu tak penting sebab banyak ikut Hindu. Seperti bersanding waktu kahwin, renjis air mawar, inaikan tangan dan macam-macam lagi. Maka kenapa sanggup biar anak mati demi mempertahankan adat Hindu dalam dunia Melayu? Kalau dulu, memang agama orang Melayu sebelum kedatangan Islam adalah agama Hindu. Dah tentu ikut hidup orang Melayu waktu itu ikutlah cara orang Hindu. Tapi bila Sultan Melayu masuk Islam, maka semua rakyat Melayu juga masuk Islam. Tapi adat Hindu masih diamalkan sampai sekarang. Kenapa? Lepas tu sanggup pula biar mati anak, jangan mati adat. Ya, betul. Okey, jauh perjalanan, luas pengalaman, rajin membaca, bertambah pengetahuan. Maka sebenarnya semua tahu sudah, pepatah biar mati anak, jangan mati adat bukan dicipta oleh orang Melayu di zaman Piramli ataupun selepas Perang Dunia Pertama, tapi ditulis pada buku-buku sejarah Melayu pada setengah abad yang silam. Dan menurut sumber, ianya ditulis oleh Tun Sri Lanang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Disebabkan pepatah itu dicipta 600 tahun yang silam atau lebih lama lagi, maka kita perlu lihat kalimah adat itu mengikut skop 600 tahun yang silam, ikut SOP pada zaman itu dan bukan mengikut skop hari ini. Untuk memudahkan cerita, saya copy paste fakta tentang isu ini yang telah ditulis dengan baik oleh seorang legenda blogger yang juga pakar bab undang-undang, itu saudara Mak Jan, pada tahun 2003 di blognya dalam tajuk Anak dan Adat. Katanya, kalau kau pelajar undang-undang, kau akan belajar topik Malay Customary Law dalam subjek Malaysian Legal System. Sebelum kedatangan Inggeris, undang-undang apa yang kita pakai? Sudah tentu bukan common law yang kita pakai pada hari ini. Masa itu kita pakai undang-undang adat. Adat pepatih diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning, manakala adat Temenggung diamalkan di negeri-negeri Melayu yang lain. Adat pepatih dan Temenggung ini bukan sekadar ucapan, bukan sekadar upacara bersanding ataupun menepung tawar saja, tapi merangkumi undang-undang secara seluas-luasnya. Undang-undang perlembagaan, undang-undang jenayah, undang-undang keluarga, undang-undang tanah dan undang-undang pewarisan harta. Sekadar menyebut beberapa contoh. Dalam undang-undang perlembagaan misalnya, hari ini untuk melihat sistem pemerintahan negara, orang rujuk perlembagaan persekutuan. Dulu-dulu orang rujuk adat. Adat pepatih mengamalkan sistem demokrasi kerana pemimpin atasan dipilih oleh orang bawahan, yakni mamak melantik buapak, buapak melantik lembaga, lembaga melantik undang, undang melantik yang tuan. Manakala adat Temenggung pula mengamalkan sistem autokrasi kerana pemimpin teratas melantik orang bawahan, yakni Sultan melantik bendahara Temenggung, Laksamana dan penghulu bendahari. Dalam undang-undang keluarga dan pewarisan harta misalnya, hari ini orang rujuk akta atau enactment yang berkaitan. Dulu-dulu orang rujuk adat. Adat pepatih mengamalkan sistem matriarchal, kalau betul sebutan, yakni berpihak kepada perempuan. Manakala adat Temenggung mengamalkan sistem patriarchal, berpihak kepada lelaki. Maaf kalau salah sebut, saya bukan pandai sangat. Okey, begitu juga dalam undang-undang jenayah. Hari ini untuk melihat hukuman terhadap sesuatu kesalahan, orang rujuk kanun kesesaan. Dulu-dulu orang rujuk adat. Adat pepatih dan Temenggung menyenaraikan kesalahan dan hukuman, yakni sama juga kanun kesesaan pada hari ini. Hukuman dalam adat pepatih bersifat restitution dan compensation.
Manakala hukum adat Temenggung pula bersifat punishment dan retaliation. Kesimpulannya, kalimah adat pada 600 tahun yang silam adalah sama dengan kalimah undang-undang pada hari ini. Jadi, pepatah biar mati anak, jangan mati adat itu adalah pepatah yang sangat-sangat bagus. Maksud pepatah itu, jika korang yang berkuasa melaksanakan undang-undang dan yang melanggar undang-undang itu adalah anak kau sendiri, kau kena laksanakan juga undang-undang itu. Biar anak kau mati, jangan undang-undang yang mati. Pepatah ini sebenarnya menentang amalan nepotisme dalam pelaksanaan undang-undang. Nah, hari ini ramai yang melakukan rasa benci terhadap amalan nepotisme. Inilah pepatah yang paling tepat menggambarkan rasa benci itu. Biar mati anak, jangan mati adat. Orang sekarang keliru, mereka menyangka pepatah biar mati anak jangan mati adat ini digunakan untuk justify amalan bersanding dan menempung tawar sahaja. Itu tidak benar sama sekali. Pepatah ini sebenarnya digunakan untuk menentang amalan nepotisme dalam pelaksanaan undang-undang. Pepatah biar mati anak jangan mati adat ini dan penentangan terhadap amalan nepotisme dalam pelaksanaan undang-undang adalah selari dengan Islam. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang sebelum dari kamu telah dimusnahkan kerana mereka melepaskan orang yang berkedudukan bila mana dia mencuri dan melaksanakan ketetapan hukuman Allah SWT ke atas orang yang lemah sahaja. Jika anakku Fatimah sendiri yang mencuri, saya aku akan potong tangannya. Jadi, pepatah biar mati anak jangan mati adat tak patut dibuang. Ia cuma perlu digunakan dalam konteks yang betul. Sekian perkongsian daripada Mak Jan. Saya hanya bacakan. Semoga kita semua dapat belajar sesuatu lah. Jadi, selamat datang ke Melaka. Terima kasih. Sudi like dan subscribe. Hamka Keteminyak Channel. Woha.